Bismillahirrahmanirrahim dan salam sejahtera. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi untuk kita sama-sama meneruskan perbincangan kita untuk kod kursus IDA 102 di mana pada hari ini kita akan sama-sama membincangkan chapter baru iaitu chapter 3 di bawah tajuk konsep kepercayaan dan amalan beragama. Sebelum kita meneruskan perbincangan, mari kita lihat dulu apakah subtopik-subtopik yang kita akan bincangkan dalam chapter 3 ini. Secara umumnya, ada 6 subtopik yang kita akan bincangkan, iaitu konsep kepercayaan, konsep ibadah, dosa dan pahala, Rabbaniyah, konsep halal dan haram, dan yang terakhir adalah kehidupan selepas mati. Namun, dalam perbincangan pada minggu ini, kita hanya bincangkan subtopik yang pertama iaitu konsep kepercayaan. 5 subtopik lagi kita akan bincangkan pada kuliah yang seterusnya. Seterusnya, apa pula hasil pembelajaran yang ingin kita capai dalam perbincangan chapter 3 ini? Hasil pembelajaran yang ingin kita capai adalah para pelajar dapat menghuraikan konsep kepercayaan dan juga amalan beragama. So inilah secara ringkasnya kandungan ataupun subtopik yang kita akan bincangkan dalam chapter ini dan juga hasil pembelajaran yang ingin kita capai. Sebagai pengenalan untuk perbincangan kita dalam chapter 3 ini manusia itu dilahirkan dengan naluri keperluan untuk beragama. Seperti mana kita sudah bincangkan dalam chapter 2. Bagaimana why manusia ini perlu kepada agama? Because itulah fitrah manusia dilahirkan. So naluri ini yang mendorong setiap manusia itu untuk mencari sesuatu yang menjadi sembahan dan juga kepercayaan yang akan memberikan kekuatan pada diri seorang manusia itu bagi mengharungi kehidupan di dunia yang penuh dengan ujian dan juga pancaroba. Selain itu juga, manusia ini kenapa perlu dengan agama? Untuk mengawal tingkah laku dan juga mengatur kehidupan di dunia ini. Kerana itulah hakikatnya, manusia ini perlu dengan agama kerana kecenderungan manusia untuk hidup berperaturan. Kita masuk kepada subtopik yang pertama iaitu konsep kepercayaan. Apakah itu kepercayaan? Kepercayaan ini pada umumnya bermaksud akuan ataupun pengakuan akan kebenaran sesuatu perkara. Kepercayaan ini merupakan suatu keyakinan terhadap Tuhan, roh, perkara gaib atau perkara suci yang menghasilkan suatu bentuk penyembahan. Konsep kepercayaan ini juga boleh kita fahami sebagai konsep kepercayaan kita kepada Tuhan, believe in God. Seterusnya, apabila kita menyentuh berkaitan dengan persoalan kepercayaan dalam suatu agama, sebenarnya ia boleh dirujuk pada kitab anutan setiap agama. Sebagai contoh, agama Islam berpegang dengan Al-Quran, agama Kristian berpegang dengan Bible, dan agama Yahudi berpegang dengan Alkitab. So, kepercayaan yang disandarkan kepada sumber samawi adalah lebih benar dan tepat jika dibandingkan dengan sumber adat dan budaya manusia. Kita masuk kepada perbincangan yang pertama di bawah subtopik konsep kepercayaan yang mana kita akan bincangkan berkaitan dengan konsep kepercayaan agama Yahudi. Semenjak 2500 tahun dahulu, dalam agama Yahudi ni, wujud dua aliran kepercayaan, which is,
Aliran pertama dalam agama Yahudi ini, okey, mempercayai bahawa Tuhan itu bersifat Maha Esa dan juga Maha Pengasih. Namun, okey, dalam aliran kedua agama Yahudi, mempercayai bahawa Tuhan hanya khusus bagi penganut agama Yahudi sahaja. Dalam aliran kedua ini juga, okey, berpendapat bahawa, okey, Tuhan bersifat pembenci dan juga membalas dendam kepada semua suku dan bangsa selain agama Yahudi. Okey, dalam aliran kedua ini, okey, mereka percaya, okey, merekalah bangsa pilihan, the chosen one. Kitab suci, okey, dalam agama Kristian adalah Alkitab. Alkitab ini merupakan Old Testament ataupun Perjanjian Lama yang terkandung di dalam agama Kristian. Okey. Talmud pula, okey, adalah kitab syarahan ataupun tafsiran bagi Alkitab. Okey. So Alkitab ni kitab suci bagi agama Yahudi. So kitab Talmud ni, okey, adalah kitab yang, okey, membuat tafsiran, okey, kepada apa yang terkandung di dalam Alkitab. Okey. Seterusnya, penganut Yahudi, okey, lebih mempercayai keesaan Tuhan. Okey. Dalam doktrin, okey, kepercayaan agama Yahudi, okey, tidak, okey, terdapat konsep, okey, Trinity ketuhanan sebagaimana dalam agama Kristian. Seterusnya, okey, sejak, okey, abad yang ke-19, orang Yahudi ni menyebut nama Tuhan mereka itu sebagai Yahweh. Kemudian ianya disebut sebagai Yehova. Dan akhir sekali, okey, disebut dengan sebutan Yahuwah. Selain itu juga, okey, ada nama-nama lain, okey, bagi Tuhan dalam agama Yahudi ni. Okey, selain daripada Yahweh dan juga Yehova, iaitu Elohim, Adonai dan juga Shekinah. Okey, itu nama lainlah bagi, okey, nama Tuhan dalam agama Yahudi. Seterusnya, okey, orang Yahudi ni juga percaya, okey, dengan kedatangan Mesaya yang merupakan seorang tokoh penyelamat dan juga pembimbing manusia ketika menghadapi penderitaan dan juga huru-hara pada akhir zaman. Seterusnya, okey, dalam agama Yahudi ni, okey, agama Yahudi ni ada 13 asas kepercayaan yang mana disebut sebagai rukun iman Yahudi, okey. So mari kita lihat apakah 13 asas kepercayaan agama Yahudi ni. Pertama adalah percaya kepada Tuhan Maha Pencipta. Kedua, percaya kepada keesaan Tuhan. Yang ketiga, percaya bahawa Tuhan itu tidak bertubuh. Keempat, percaya bahawa Tuhan itu abadi. Kelima, percaya bahawa Tuhan adalah tumpuan pengabdian. Dan yang keenam adalah percaya kepada kata-kata yang diucapkan oleh nabi. Yang ketujuh adalah percaya bahawa Musa adalah nabi yang terbesar. Kelapan, percaya kepada hukum yang diwahyukan kepada Musa. Yang kesembilan, percaya bahawa hukum tersebut tidak berubah. Kesepuluh, percaya bahawa Tuhan Maha mengetahui. Yang ke-11, percaya kepada ganjaran dosa dan pahala daripada Tuhan. Yang ke-12, percaya kepada kedatangan Mesia. Yang ke-13 adalah percaya kepada kebangkitan semula selepas mati. So inilah 13 asas kepercayaan dalam agama Yahudi yang disebut sebagai rukun iman Yahudi. Okey, so itu sahaja yang kita bincangkan, okey, berkaitan dengan konsep kepercayaan agama Yahudi. Yang mana apa yang kita boleh highlightkan, yang kita boleh simpulkan, okey, kita kena ingat bahawa agama Yahudi ni ada dua aliran. Which is yang pertama, percaya Tuhan itu bersifat Maha Esa dan juga Maha Pengasih. Yang kedua adalah, okey, percaya bahawa Tuhan hanya khusus kepada penganut Yahudi
sahaja. Selepas itu, okey, Alkitab merupakan kitab suci dalam agama Yahudi. So, Alkitab ni merupakan Old Testament, okey, yang terdapat di dalam agama Kristian. Dan yang terakhir adalah, okey, orang Yahudi menyebut, okey, Tuhan mereka sebagai Yahweh. Okey, itu berkaitan dengan konsep kepercayaan agama Yahudi. Seterusnya, okey, kita bincangkan pula, okey, konsep kepercayaan dalam agama Kristian. Secara asasnya, dalam agama Kristian pula, agama Kristian ni ada 3 aliran mazhab utama, okey, iaitu Roman Catholic, Protestan dan juga Evangelical. Namun, okey, kalau kita lihat kini, ada aliran-aliran baru. Sebagai contoh, Bezel, SDA, Seventh-day Adventist, SIB, Sidang Injil Borneo, Gereja Yesus Benar, Jehovah Witnesses, okey, PCS, Protestant Church in Sabah dan juga Mormon. Okey, so ini adalah contoh aliran-aliran baru, okey, dalam agama Kristian. Seterusnya, okey, kitab suci dalam agama Kristian pula adalah Holy Bible. So, Bible ni, okey, terbahagi kepada 2 bahagian. Which is yang pertama adalah Old Testament, iaitu Perjanjian Lama. Yang kedua adalah New Testament, iaitu Perjanjian Baru. Selain itu juga, okey, penganut Kristian, okey, mengakui kitab suci agama Yahudi, iaitu Old Testament adalah sebahagian daripada kitab sucinya. Okey, sebagaimana tadi kita sudah bincangkan, okey, Alkitab adalah kitab suci dalam agama Yahudi. So, ianya merupakan Old Testament, iaitu Perjanjian Lama yang terdapat di dalam agama Kristian. Seterusnya, dalam agama Kristian ni ada 5 doktrin utama. Which is, okey, yang pertama adalah doktrin dosa warisan. Yang kedua adalah doktrin anak Tuhan. Yang ketiga adalah doktrin ketuhanan Yesus. Yang keempat adalah doktrin kesucian Trinity. Dan yang terakhir adalah doktrin penyaliban Yesus. So, kelima-lima doktrin ini kita akan bincangkan dengan lebih lanjut selepas ini. Okey, nanti kita akan buat aktiviti untuk bincangkan, okey, kelima-lima doktrin ini. Namun, okey, saya akan terangkan salah satu daripada doktrin ini, okey, dengan, okey, secara ringkas. Which is kita tengok doktrin yang pertama, iaitu doktrin dosa warisan. Dalam ajaran Kristian, okey, ajaran Kristian percaya bahawa manusia ni sejak daripada hari dilahirkan telah pun menanggung dosa. Menurut ajaran Kristian, Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah daripada pohon larangan yang, okey, terdapat, okey, di dalam the Garden of Eden. Disebabkan oleh itu, okey, Adam dan Hawa ni dianggap berdosa dan disingkirkan daripada the Garden of Eden disebabkan oleh perbuatan mereka itu. So, akibat daripada penyingkiran, okey, Adam dan Hawa daripada Garden of Eden, maka keturunan Adam dan Hawa terpaksa menanggung derita dan kesengsaraan akibat perbuatan mereka. So, manusia kemudiannya dikatakan berdosa sejak lahir. Okey, itu contoh doktrin agama Kristian. Okey, yang saya terangkan tadi adalah doktrin, okey, berkaitan dengan doktrin dosa warisan. So, kita akan bincangkan lagi, okey, kelima-lima doktrin ini, okey, selepas ini. Seterusnya, okey, yang terakhir kita akan bincangkan dalam konsep kepercayaan adalah kita akan bincangkan konsep kepercayaan dalam agama Islam. Konsep kepercayaan dalam Islam disebut sebagai akidah. Akidah ni berasal daripada kata dasar dalam bahasa Arab iaitu aqadah.
Aqadah ini bermaksud simpulan atau perkara yang merujuk kepada sesuatu yang teguh dan mantap atau iman yang kuat dan mendalam terhadap Allah serta segala yang terkandung dalam rukun iman. Dalam konsep kepercayaan agama Islam itu sendiri, agama Islam mempercayai keesaan Allah yang bermaksud tiada Tuhan selain Allah. Agama Islam juga berpandukan kepada Al-Quran sebagai sumber utama, manakala sumber kedua dalam agama Islam itu adalah sunnah Rasulullah atau disebut sebagai hadis Nabi. Selain itu, dalam agama Islam, mengesahkan Allah ini juga disebut sebagai tauhid. Dan yang terakhir adalah Islam meletakkan seluruh pengabdian dan juga penyembahan hanyalah kepada Allah dan meyakini bahawa Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Seterusnya, dalam konsep kepercayaan Islam, terdapat dua rukun yang wajib menjadi pegangan kepada umat Islam. Iaitu yang pertama adalah rukun iman. Rukun iman ni di dalam agama Islam terbahagi kepada 6 perkara, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul dan Nabi, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat dan juga beriman kepada qada dan qadar. Okey, mari saya terangkan secara ringkas apakah rukun-rukun iman ini. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, maksudnya mempercayai dengan penuh keyakinan bahawa Allah yang mencipta alam ini dan dialah Tuhan yang berhak disembah dan ditujukan segala pergantungan hidup. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat itu bermaksud percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai pesuruh-pesuruh yang sentiasa patuh dan taat menjalankan segala perintah Allah. Yang ketiga adalah beriman kepada para rasul dan nabi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ke atas setiap orang Islam itu supaya beriman kepada semua rasul yang telah diutuskan olehnya tanpa membeza-bezakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Seterusnya, beriman kepada kitab itu bermaksud percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang kelima adalah beriman dengan hari kiamat, yang mana yakin bahawa hari kiamat ini akan berlaku. Percaya akan berlakunya hari kiamat ini pada hari yang hanya Allah sahaja yang tahu bila berlaku. Tetapi sebagai seorang manusia, hendaklah sentiasa bersiap. Hendaklah sentiasa membuat persiapan amal soleh di dunia ini. Dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar adalah percaya dengan segala apa yang terjadi dalam kehidupan ini merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu serba sedikit berkaitan dengan rukun iman dalam Islam. Seterusnya, rukun yang kedua pula adalah rukun Islam. Umat Islam mesti menghayati dan berpegang teguh dengan rukun Islam ini. Rukun-rukun Islam ini hendaklah diaplikasikan dalam kehidupan dengan cara yang sebaik-baiknya. Rukun Islam ini dibahagikan kepada 5 perkara, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan yang terakhir adalah menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Okey, so ini adalah 5 perkara dalam rukun Islam. So apa yang kita boleh simpulkan? Dalam agama Islam, konsep kepercayaannya adalah
Allah itu adalah Esa. Hanya Allah yang layak disembah. Seterusnya, sumber dalam ajaran Islam itu adalah berpandukan kepada kitab Al-Quran dan juga Al-Sunnah ataupun hadis Nabi. Dan terdapat 2 rukun yang wajib menjadi pegangan umat Islam, iaitu rukun iman dan juga rukun Islam. Sebagai kesimpulannya, hasil daripada perbincangan kita dalam subtopik yang pertama ini, apa yang kita boleh simpulkan adalah setiap agama-agama ini mempunyai konsep kepercayaan yang tersendiri. Dalam agama-agama ini juga mempunyai kitab-kitab suci yang menjadi rujukan. Dan yang terakhir adalah dalam agama-agama ini ada doktrin ataupun ada rukun yang menjadi pegangan kepada para penganutnya. Maka sekian sahaja daripada saya untuk kuliah pada minggu ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu yang seterusnya untuk kita membincangkan subtopik yang lain. Maka dengan itu, sekian dan terima kasih.